Baru suruh dia tengok, kau duduk kat mana sekarang? Ya Allah, najis saja aku duduk. Rupanya lautan najis sebenarnya. Baru selamat. Seorang-seorang susah. Tu Nabi kata, kalau orang yang berada di penghujung zaman-zaman kita ni, kalau dia buat kerja aku ni, dia punya 50 kali lipat macam sahabat. Sebab susah nak tarik manusia tu ke jalan Allah tadi. Tapi bukan maknanya nak menakut-nakutkan kita. Maknanya kalau kita boleh buat, maknanya kita manusia pilihan Allah. Bukan kita nak dapat hebat, tapi kita punya rasa kasih sayang gitu. Dia kadang-kadang dalam golongan lah, abang kita, kakak kita, saudara terdekat kita yang tak mau. Berat tu. Zaman Nabi kalau apa, mak di Islam, bapa tak nak, anak-anak tak nak. Kan berat kan? Tapi Nabi kata teruskan juga tu lah. Tapi terseksa lah. Tapi tak apa. Kita ada Allah. Ujian tu adalah untuk menunjukkan Allah sayang pada kita. Jangan kita ingat ujian ni satu malapetaka bagi hidup kita tak. Saya tukar. Ujian tu adalah satu Allah bagi kasih sayang. Kalau tidak, kita tak dapat nak rasa kerohanian kita, kasih sayang yang sebenar. Jadi bila bagi ujian baru kita tahu. Sebab sebelum dia nak bagi ujian pada kita, dia akan bagi kita kekuatan dulu untuk menampung berat mana. Dia bagi kita menampung 100, dia tak bagi 100 juga, lebih. Dia akan bagi 80 ujian. Cuma kita jangan tekan lah. Kalau dia bagi 80, kita ada 100, kita tekan. Berat ni hujan. Memang tak boleh. Kita jangan fikir gitu, lawan. Wakda je lawan. Memang berat, hujan goyang-goyang. Kapal kena pukul ombak, mana boleh tak goyang? Goyang-goyang. Tapi tetap dalam goyang kita mentauhidkan Allah. Kau lah ya Allah, tolonglah ya Allah. Engkau lah, aku dah tak sanggup ni ya Allah. Engkau ialah boleh bagi kekuatan ya Allah. Dah junam habis kapal aku ni ya Allah. Tapi tolong jangan bagi akidah aku dengan kau. Tolonglah ya Allah. Kita merintih betul-betul pertolongan kau yang boleh kukuhkan akidah aku ya Allah. Dah genting sangat ni ya Allah. Jangan biarlah aku mati betul-betul mengesakan. Begitu. Baru kita. Allah takkan biar kata engkau ni dah beriman, kenal diri, kenal Allah. Dia takkan biar, dia akan uji. Tapi bila orang dah diuji, baru dia tahu. Macam Nabi Musa kan, dia uji, sampaikan dinding tauhid dia itu dileburkan Allah. Lebur, dia pun pensan 40 hari. Bila bangun, aku yang kuat beri. Sebab dia, kenapa? Bila dia 40 hari dia dah mati, Allah matikan bahawa dia sebenarnya tak pernah hidup pun. Bila dibangun, hidupkan balik, dia jadi hidup baru dengan rasakan hidup ni hak dia dapat. Dia baru berumur 1 hari hidup. Setelah dah difanakan oleh Allah, baru dia terasa hidup ni dengan Allah, bukan hidup ni dengan diri dia. Dulu dia agak bercampur-campur lagi. Tapi bila Allah dah fanakan betul-betul, lebur tak ada diri, memang dia tak pernah ada. Lepas tu Allah hidupkan balik, baru dia terasa bukan hidup aku. Itu jawapan dia yang tepat. Baru kita faham. Baru dia uji kita, baru kita faham. Kalau dia tak bagi kita lebur mati sebelum mati, kita tak tahu apa iman tu macam mana. Kita hanya sekadar iman di mulut je. Tapi bila dia leburkan sebelum kita mati, dia bagi kita mati. Macam tidur mati. Tapi kita tak olahkan. Itu mati. Doa je. Apa doa tidur? Macam mana doa tidur, Arif? Apa makna dia? Dengan nama-Mu ya Allah. Haya Muhammad. Hidup dan apa sebab ayat hidup ni adalah mati juga dia. Jadi kita tak ada hidup, tak ada mati. Habis yang mati siapa? Yang mati tak ada lah. Yang hidup dia. Jadi kita tak pernah ada hidup. Tidur. Nanti habis kau kata tak ada, habis dia keluar, roh tu keluar. Itulah yang hidup. Dalam mimpi kita, dia bawa roh kita keluar kan. Kita tak nampak kenderaan tu datang. Dia lelap kan kita. Contoh, kita ni buat tukang meratakan simen. Apa nama kamunya?
konkrit simen kan. Maknanya syoknya tadi kamu dah, syoknya tadi kamu merata tadi, syok kan. Sedapnya tadi 10. Nanti kamu nak tidur kan, dia bagi 20. Lalap. Kamu suka mancing kan, mancing tu bila dapat ikan baru syok kan. Main dia kan, main dia tu syok dapat ikan tu 20. Nanti kau nak tidur dia bagi 30. Lalap kau. Kau kena barang dada contohlah, jangan ikutlah. Steam dia 20. Nanti orang isap dada, steam dia bagi 30, tidurlah kau. Dia bagi dos lagi tinggi oleh Allah. Itu ibarat dos dia bagi kekuatan untuk kau lap. Tapi kau tak belajar kat situ. Di situ ada pengajaran besar Allah Ta'ala kata. Waktu kau nak tidur tu juga mati, kata Allah. Tapi mengapa kamu tidak belajar? Allah tu sayang. Tidur pun kau diajar supaya kembali kepada tempat yang paling nikmat. Tapi kau, dia bagi nikmat kan, dia lap kan, dia hilangkan kau waktu tidur pun dalam keadaan nikmat. Tapi nikmat tu ke mana bila dia sedarkan kau dalam mimpi tu? Tahu-tahu dia buru orang je. Pak terjaga balik. Mimpi ngeri lah. Itu dia ajar kau pasal kehidupan kau yang kat dunia ni. Menipu orang, membuat perkara-perkara yang tak betul. Maka dia ajar kau dalam mimpi orang kejar kau. Dia kata. Tapi kau tak mau ambil pelajaran dari situ. Tu real tu. Asli Allah ajar tu. Direct langsung lah dunia tu. Tak kira kau siapa pun. Allah nak bagi kan. Tapi kau tak nak ambil itibar. Kau rasa mainan tidur lah ni apa. Kamu selindung kan. Tak ada, Allah buat sia-sia lah. Mana ada. Setiap saat kita punya dia sayang, dia tak akan buat saat kita tu sia-sia. Setiap nafas kita turun naik kan, saya dah kata 108,600 naik turun tu adalah nafas kasih sayang nafas Ar-Rahman. Dia bagi kita naik. Tapi kita tak ikutkan, kita rasa satu hari satu malam tu 108,600 naik turun. Kalau bilangan minit saat 86,400. Itu kalau ikut bilangan saat satu hari satu malam. Tapi kalau bilangan degupan jantung, nafas kita turun naik 108,600. Betul ke? Ini kita jangan petikaikan, ini wali-wali Allah yang kira. Orang ahli Allah yang kira. Jadi dia dah nampak keadaan tu tadi. Tak ada keadaan tu tadi yang diisi dengan nafas arahnya sayang Allah dalam diri kita. Ada sir tu, nafas Ar-Rahman tu yang hidupkan. Sebab dia sayang, pengasih, sayang pada kita. Kita tak ikutkan, kita rasa macam kita punya. Tapi kalau kita zikir nafas tadi, kita akan hidup kita pandang. Dia yang naik turun. Kita ingat dia tu. Kita ingat ke akal kita, dia yang naik turun. Tak ada kita. Yang hidup hanya dia. Nanti kita dapat kemanisan. Memfanakkan sentiasa diri kita rasakan dia. Sebab kita dah latih tu. Dia panggil murakabah. Kamalat. Murakabah, merenungkan, iaitu yang ada dia memandang diri dia. Dia memandang diri dia dengan menggunakan pandangan dia juga. Tak ada kita. Dia pandang. Duduklah situ. Baru kita terasa. Kita akan terasa kehebatan Allah sebenarnya. Kita nampak keagungan Allah. Apa buat? Nak ambil apa? Handphone apa? Nak bawa mana? Di sini. Itu bukan? Mana? Abang mana? Dah bagi dengan Umi dah? Jadi itulah maknanya. Sedikit sebanyak hari ini kita jelaskan. InsyaAllah. Semua daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, keluarlah kamu dari dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka penceritaan pada petang ini menceritakan tentang petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala mengenai kehidupan harian kita. Kita memandang kepada keesaan Dia saja. Jadi kita tetap berpegang teguh kepada yang dikatakan la ilaha illallah, tak ada diri kita, yang ada hanya Allah. Itulah sebenarnya wa qadara rabbuka alla ta'budu, tetaplah dengan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat banyak yang dikatakan petunjuk-petunjuk Allah. Jadi kita, macam Ustaz cakap tadi, ke depan ni kita akan dapat tahu. Kita dah tak ada kedirian diri kita. Ke depan tu kita tahu macam mana keadaan. Sukar yang Rasulullah cakap ni, sukar tu, dia akan nampak. Saya tak ada nak cerita lah. Saya ni yang seperti yang dalam surah Al-Kahfi, wal yatarattaf wala yush'irun nabikum ahada. Saya tak ada nak ceritakan. Jadi tuan-tuan yang dengar ni, amalkan yang seperti yang Ustaz cakap tadi, Al-Kahfi tadi, dia akan dapat. Ke depan tu apa dia? Saya tak dapat nak cerita. Saya tak pernah cerita. Mungkin ada maklumat yang Ustaz ceritakan daripada dengan saya, mungkin jemaah ada cerita dengan saya, pengalaman-pengalaman dia. Tapi ke depan ni, memang betul saya cakap, itulah kebesaran Allah SWT. Jadi, rasai, insya-Allah. Sekian doa saya. Wallahualam. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala melorong kita lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menduduki dalam majlis mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rahmatnya yang tak terhenti. Barang siapa yang menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah jalan yang orang-orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia lagi dia dapat untuk membawa kepada alam akhirat dan juga alam seterusnya. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih kita lagi, meneguhkan lagi kita, hati kita untuk bertemu kepada mursyid kita, bertemu pada yang sesuatu mutiara yang terindah, untuk melorongi yang lebih lagi indah lagi. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat diberi kita masa lagi menemuinya. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita, banyak-banyak sebenar-benar bersyukur kerana limpah kurnia hidayah Allah, kita dapat bersama-sama pada petang ini mendengasi sebanyak olahan-olahan daripada guru kami, guru kita Syekh Aziz, di mana dalam penceritaan pada petang ini yang saya difahamkan tentang amalan surah Al-Kahfi, di mana saya pun sedikit sebanyak ada juga menilai tentang makna-makna dalam bahasa Melayu kita daripada surah Al-Kahfi itu sendiri, di mana sebenarnya tadi Ustaz, apa yang Ustaz beritahu tu benar-benar belaka. Cuma dalam pecahan ayat surah Al-Kahfi itu, di mana dia mengatakan sampan yang pecah ditampal oleh dua orang beriman. Tapi kalau kita tak diolahkan oleh Ustaz siapakah dua orang beriman tu, kita tak dapat tahu siapakah sebenarnya. Sebenarnya yang petang ini yang saya dapat tahu itu adalah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Alhamdulillah, sikit sebanyak kita dah dapat
ilmu yang mana kita tertanya-tanya siapakah dua orang yang beriman itu. Jadi apa yang Ustaz cakap ni suruh kita amalkan dalam kehidupan kita tiap hari itu, kita sama-sama lah. Termasuk diri saya sendiri pun, saya ingin rubah sikit lah, melebihkan sikit untuk hafalan dalam surah Al-Kahfi itu. Jadi sedikit sebanyak kita dapat ilmu pengetahuan tentang surah Al-Kahfi pada petang ini. Alhamdulillah, itu semua pun kehendak Allah. Itu saja keputusan saya, ikhlas dari saya pada petang ini, dengan ucapan ribuan terima kasih kerana dengan satu pesanan, saya ada petang ni saya ada urusan sebenarnya, tapi saya cancelkan urusan tu. Saya berada di sini semua kerana Allah. Terima kasih kepada sahabat saya yang di mana dengan pesanan tu dapat saya berada di sini. Alhamdulillah. syukur sebanyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Itu saja dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah telah memperjalankan, yang telah membawa kita untuk sama-sama dapat duduk dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan pembimbing rohani kita. Ini satu rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di akhir zaman ni kita masih lagi dipilih dan masih diberi pendedahan, kefahaman langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui guru kita, yang mana setiap hari tanpa jemu untuk mengingatkan kita, untuk sentiasa kita menghilangkan diri dengan merasanya hidup ini kepunyaan Allah, wujudnya Allah dan tak ada diri kita. Jadi ini satu rahmat. Sebenarnya ini satu mutiara hidup yang mana inilah yang perlu kita bawa dalam kehidupan seharian kita, untuk kita sama-sama dalam keadaan rahmat Allah. Sentiasa kita dapat hidup, sentiasa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini terlalu banyak yang Allah Ta'ala berikan kefahaman dan rahsia-rahsia bagaimana untuk kita berkehidupan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pendengar-pendengar, sucikan hati, matikan diri dan fahamkan supaya benda tu nanti kita dapat olahkan dalam kehidupan. Sebab tanpa kesucian kita takkan mampu untuk memahami apa benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita langsung. Jadi ambillah peluang sementara kita masih diberi hayat, diberi masa dalam kehidupan ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala ini. Alhamdulillah. Hari demi hari semakin dekat kita dengan yang dikatakan pengakhir zaman, iaitu akhir kiamat ini. Jadi kita hendaklah membuat persediaan yang seperti mana dikatakan, hendaklah meyakini dan mengimani kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hendak sentiasa meyakini, kerana orang yang bukan Islam yang mempelajari ilmu tentang hari kiamat ini, dia meyakini tentang hari kiamat ini wujud, dan dia membuat persediaan yang begitu kuat untuk menghadapi hari akhirat ni. Jadi kita hendaklah lebih daripada diorang, lebih membuat persediaan dengan sentiasa belajar tentang ilmu kenal diri kenal Allah ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah itu tadi yang diucap oleh beberapa saudara kita semua daripada lintasan khatir Rabbani, dari kesucian daripada rohaniah mereka masing-masing, bukan berkata sekadar melepaskan kalam, tetapi berkata itu adalah daripada kesucian, daripada datangnya daripada lintasan khatir Rabbani, lintasan daripada kesucian kudus daripada Allah. Maka barulah mereka tadi ya kita punya teman-teman melontarkan. Jadi bila kita dilontarkan daripada khatir Rabbani, akan masuk ke dalam rohaniah yang kesucian juga, insya-Allah ya. Benda yang suci pasti masuk kepada tempat yang suci, dia tabur kepada tempat yang suci. Tempat yang tak suci macam ada dinding, dia pergi tu macam ada dinding raib, masuk ke telinga juga, tapi dia tak masuk. Tapi kalau kesucian dia akan masuk, terasa kenikmatan kesucian tu masuk, tak dapat nak ungkapkan. Sebab kita nampak itu bukan daripada teman kita, tapi khatir Rabbani yang singgah ke dalam teman kita, lalu teman kita tu manifestasikan kesucian tu hingga keluar, hingga masuk. Kita berkendak kepada kesucian juga, walaupun perkataan tu biasa, tapi bila kita syukuri tadi itu yang daripada Allah, maka akan mendatangkan nikmat yang besar. Tapi walaupun emas segunung pun, orang tu dah memang hebat, tapi ada unsur-unsur kedirian, keakuan diri bercakap, tetap tidak akan masuk kepada dinding masuk. Dia akan menghalang. Sebab walaupun kataan tu hadis Quran, tapi dia tidak ada kesucian. Berkata tu atas dasar macam merasakan diri tu ada kelebihan. Tu jadi ada diri hak tu dia bercakap. Tapi kalau tak ada diri hak, walaupun perkataan tu satu patah, pasti akan masuk kepada diri kesuci dan diterima oleh Allah SWT. Kerana Allah nak menerima yang suci, sebab Allah tu sendiri maha suci, dia mahu kepada kesucian juga. Jadi dia menyucikan diri, dia suci cukup diri dia dengan diri dia. Jadi memerlukan tu. Jadi bersyukur kita. Kalau segunung emas pun kita ada, tapi kita tidak suci, Allah tak mahu menerima. Ya Allah, ambil lah segunung emas, ya Allah. Tapi hati kau tak suci. Sebab Allah tu dia maha kaya, dia tak memerlukan emas segunung. Tapi walaupun engkau ada satu cukup tu nasi aja, ya Allah, dengan ikhlas, ya Allah, ambillah ini. Bukan Allah tu nak makan, tapi engkau memberikan kepada orang tu. Tadi maknanya seolah-olah engkau memberikan kepada Allah dengan tapi emas yang banyak kau, tapi engkau mengharapkan ada balasan daripada Allah, iaitu selain daripada Allah tu sendiri, maka Allah tak akan menerima. Walaupun tu emas memang orang berebut, dia ambil, tapi Allah tu tak teri, sebab ada unsur keakuan diri. Tapi kalau kau bagi tadi atas dasar kasih sayang tu tadi yang suci, maka Allah akan menerima walaupun segenggam nasi. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah SWT. Hidup kita ni tak seberapa sangat, tetapi syukurnya kita kepada Allah tu yang mahal. Daripada kita mewah macam-macam, tapi tak pernah hadir dalam majlis, tak mau mendengar YouTube kita berkenaan dengan ni. Tapi kaya raya, tapi tak ada nilainya. Tapi nilai kita gitu. Walaupun kita keadaan dalam susah ke apa, tetap kita mendengar dalam YouTube kisah-kisah ni, tetap bersama. Syukurnya kita rasa ni lebih mustahak daripada Allah. Maknanya kita dah mendapatkan yang Allah Ta'ala nak kita dapatkan. Maknanya tu Allahnya tadi. Allah tu lebih mustahak daripada segala. Kita dah duduk dalam majlis ni, kita dah diajar Allah tu lebih mustahak. Maknanya kita kena ujian macam mana pun, ini ujian tak apa, ya Allah, jangan kau tak ada sudah, ya Allah. Ya Allah, ni nikmat besar, kalau tak dapat tak apa, jangan engkau yang tolonglah. Kita dah diajar gitu, ya Allah. Jadi kehidupan kita ni ada baik, ada buruk, ada hina, ada mulia, ada tinggi, ada rendah, ada manis, ada pahit. Jadi kita tak duduk di situ. Dia ajar kita, Allah Ta'ala ajar duduk dengan dia. Jadi kita bahagia sentiasa. Kena baik ke, kena apa, kita tetap je kena ombak macam mana, kuat ke tak kuat ke, tetap kita dengan itu yang mahalnya. Itu yang mahal
Yang Allah nak tengok tu yang mahal tu. Aku uji baik, aku uji nikmat pun dia tetap dengan aku. Aku uji susah, dia tetap dengan aku. Jadi dia tak heran nak bagi syurga, bagi neraka, dia tak heran. Sebab dia tahu akulah pemilik. Ya Allah, maknanya kita dah mendapatkan syurga sebelum syurga tu, pintu syurga dibuka, itu kita dapat pemilik ini yang Rasulullah bawa berita gembira. Apa lagi yang harga diri kita yang nak lagi? Apa lagi nak sebenarnya? Inilah. Maka orang sibuk kerja akhirat, kita dah dapat bukan akhirat lagi dah. Kita dapat dunia dan akhirat. Siapa tu? Allah. Kita tak payah fikir nak hitung-hitung lagi. Bukan kita kata kita hebat. Bukan. Kita dah dapat Allah Ta'ala. Apa kita nak fikir hitung-hitung? Betul? Itu yang Rasulullah nak. Allah pun nak gitu. Allah tak mau nyaya nak hitung-hitung. Bukan masa. Allah tahu. Susah. Nak berkira tu berkira ni. Bukan ni berlama. Berpuluh ribu tahun. Baru selesai. Allah tak nak susah dengan kita. Jadi Allah bagi kita pengetahuan tentang mengesakan dia ya dalam hidup ni. Jangan ada rasa diri. Kau tak akan dihitung lah nanti. Sebab kau dah tak ada rasa diri. Aku semua susun. Malaikat apa yang nak tulis? Malaikat bodoh je. Mana ada malaikat bodoh? Dia dah tenggelam dah bakok dengan Allah Ta'ala. Tak ada kedirian dia. Kau nak tulis apa? Semua perbuatan Allah yang bercahaya semua. Apa yang aku nak tulis? Betul? Itulah rahsia bila kita duduk. Ilmu yang Rasulullah kata, mengenal diri, mengenal Allah. Ini yang kata la ilaha illallah paling untung. Iman yang paling kuat adalah 70 cabang, iaitu yang paling kuat adalah la ilaha illallah. Dan satu cabang ni sikit adalah ambil ranting kat tengah jalan menyusahkan orang. Itu baru sikit. Tapi yang paling besar la ilaha, iman kita akan kuat di situ. Kita tak rasa ada di la ilaha. Jadi saya sekian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, rasa ada kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina.